Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن الأصدق الحديث كتاب الله خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم الشر أمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah taufik dan hidayahnya. Allah masih mengizinkan kita dapat bersama-sama pada tengah hari yang barakah ini. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Allahumma amin. Apa khabar puan-puan? Tak bersuara dah raya. Kenyang berbenar ke apa ni? Baik, kita akan menyambung dalam bab kita. Kita masih lagi bincang bab fiqh, bab solat. Cuma yang kita nak bincangkan bab solat ini, nak bincang bab solat terus ke atau nak bincang dulu bab puasa Syawal? Mana satu ni? Kita kan masih program kita bincang bab solat kan. Sekarang ni masih bab puasa Syawal. Sebab macam-macam persoalan dalam puasa Syawal. Tu saya nak tanya, kita nak langsung bincang bab solat atau nak sentuh sedikit persoalan dalam bab Syawal? Setuju tandanya diam, tandanya setuju ke apa ni? Syawal sikit kita bincang Syawal sikit sebab nanti dah habis Syawal. Sebab dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ma laysa laka bihi ilm, jangan beramal ketika kalian belum memiliki ilmunya. Jadi seseorang yang berpuasa kalau belum memiliki ilmunya, ini termasuk larangan daripada Allah Azza wa Jalla. Termasuk larangan. Antara puasa Syawal yang paling menjadi perbincangan hebat adalah boleh digabung dengan puasa qada atau tak boleh digabung dengan puasa qada. Ya, di sini yang ada perselisihan di tempat kita. Yang jadi persoalannya, yang faham boleh gabung, dia agak fanatik, kemudian dia menyalahkan yang tak boleh gabung. Mula faham? Assalamualaikum. Okey ke ni? Hari ni kuliah saya ke? Risau tanya tak berjawab ni. Malu. Malu tak apa, jangan memalukan. Saya turun pakai bot ni boleh? Dia waktu-waktu petang ni banyak pergerakan ni, elok sikit daripada terlelap nanti kan. Baik. Puasa Syawal. Puasa Syawal. Nanti gabung puasa Syawal dulu. Puasa Syawal. Nanti ulama dia terpecah pada dua pandangan. Berarti di sini ulama selisih ke sepakat? Bab puasa Syawal ni selisih lah. Satu dia kata
tak boleh gabung. Gabung tahu kan? Dia combine. Maksudnya puasa Syawal campur dengan qada. Satu kata tak boleh, satu kata boleh. Jadi yang kata tak boleh, tak boleh lah. Memang dia ada ulama sunnah wal jamaah mengatakan boleh. Memang kata tak boleh. Ada yang kata boleh, bolehlah. Di sini ada perselisihan. Satu kata boleh, satu kata tak boleh. Cuma nanti kita bincangkan kenapa mereka mengatakan boleh. Ya. Mengapa mereka mengatakan boleh? Sebelum tu kita bincang balik rujukan kita dalam beribadah. Pertama, Al-Quran. Dengar suara saya? Kedua, hadis lah. Kalau kita faham sunnah. Ketiga, fatwa. Betul tak kan? Ijtihad, qiyas, betul? Yang lain-lain ni lah. 3 benda besar ni. Alright? Ini kita buat frame kat sini. Jadi, nanti sebahagian yang mengatakan boleh, ada tak dalam Al-Quran langsung kata boleh combine puasa Syawal dengan puasa qada? Tak ada. Ada tak dalam hadis mengatakan boleh? Pun tak ada. Cuma di sini dia kata boleh merujuk kepada fatwa lah. Antara fatwanya, mereka merujuk, sebahagian ulama merujuk kepada solat wajib digabung dengan solat tahiyatul masjid. Baik. Kita kalau masuk masjid ni kita tahu masjid ni rumah Allah. Jadi kalau sampai ke rumah Allah, kita mesti beri penghormatan kepada rumah Allah tersebut. Cara penghormatan atas rumah Allah adalah solat dalam masjid tersebut. Jadi kita tak boleh, sebahagian ulama mengatakan, sebahagian kata tegas, ya, masuk masjid tak boleh duduk langsung sebelum melakukan solat tahiyatul masjid lah, solat sunat. Ya, yang itu nanti jadi ulama membincangkan kalau masuk sedang azan ada kita punya tanggungjawab untuk menjawab. Tahiyatul masjid ada tanggungjawab kita untuk solat. Betul? Kalau langsung solat, jadi azan tak dijawab. Betul tak kan? Okey, jadi kalau jawab, boleh jawab, tapi jangan duduk dulu dalam keadaan berdiri. Itu hormatnya lah. Jadi kita masuk, sepatutnya kita tahiyatul masjid, menghormati masjid. Tapi ada azan. Dulukan azan, jawab azan dalam keadaan berdiri. Ini adab sebagian ulama mengatakan. Habis azan, dah doa semua, baru dia solat tahiyatul masjid, penghormatan pada masjid. Tetapi persoalannya, bila sampai ke masjid, imam dah mula solat. Zuhur tadi katakan sampai, imam dah solat. Perlukah buat tahiyatul masjid juga? Tak perlu. Okey, di sana ada ulama sebahagiannya berkefahaman, dia solat zuhur tadi, dia niatkan sekali untuk tahiyatul masjid. Dan ulama tersebut mengatakan dia boleh dalam bab ni. Tapi sebahagian ulama kata bukan dia boleh combine, cuma bila dia solat wajib bersama imam, tak sempat tahiyatul masjid, dia cuma lepas tanggungjawab menghormati masjid. Sebab dia masuk, dia tak duduk, dia terus solat. Tapi bukan tahiyatul masjid, dia solat zuhur. Mula faham ya? Jadi ulama yang faham, yang berkefahaman, solat wajib dia combine dengan tahiyatul masjid. Solat wajib, tahiyatul masjid tadi hukumnya apa? Sunat kan? Dia faham, kemudian dia memahami puasa qada wajib sunat. Wajib kan? Okey, qada wajib, boleh tak campur dengan Syawal sunat?
Boleh? Boleh lah. Sebab dia merujuk fatwa ini. Okey ni puan-puan? Jelas Jelas. Niat dia qada campur Syawal. Dua-dua. Itu yang saya katakan tadi. Ada puasa Syawal, puasa Syawal plus qada Ramadan. Tajuk kita. Sebahagian ulama kata boleh, sebahagian ulama lagi kata tak boleh. Kita bincang kenapa kata boleh. Sebab saya takut keliru bila saya terus bincang kat sini, belum dengar macam ni, nanti salah faham. Sebenarnya benda ni berselisih. Tapi antara perselisihan ni kita akan bincanglah mana pandangan yang lebih kuat. Jelas ya? Yang ini mula faham? Yang ini mula faham. Jadi alasan untuk combine ada tak daripada Allah, Rasul? Mana satu? Quran, hadis, fatwa? Fatwa. Jadi kita hormatlah benda ni boleh. Dan beberapa ulama mengatakan memang boleh. Jelas? Baik. Kalau yang gabung pula, dia merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, antaranya kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Aidil Fitri. Setelah Aidil Fitri, habis Aidil Fitri, dia puasa. Aidil Fitri berapa hari? Sehari. Betul lah. Cuma orang Melayu kita ni berdendam sikit. Puasa sebulan, dia nak raya, kadang-kadang terlajak tu. Kan? Masuk ke Zulkaidah pun dia raya. Jadi kalau kata Aidil Fitri, itu adalah 1 Syawal. Siapa yang solat lepas, siapa yang puasa 6 hari lepas puasa Syawal, maka dia akan mendapat pahala puasa setahun. Sambungan hadis tu kerana setiap ibadah akan digandakan 10 kali ganda. Anda faham? Itu satu hadis. Nanti ada hadis lain yang mengatakan, barang siapa yang puasa sebulan itu akan digandakan kepada 10 kali. Betul? Dan ada hadis mengatakan, nanti kita boleh kongsi hadisnya, berarti dia puasa 10 bulan. Kemudian ketika dia puasa 6 hari, maka dia mencukupi puasanya selama setahun. Jadi kalau ikut hadis ini, syarat dia kepada asal puasa Syawal ni, hadis dia dalam Imam Muslim, ni kita bincang ringan saja. Dia kata syarat pertama puasa Ramadan, betul? Kemudian 6 Syawal. Lepas tu keputusannya apa? 1 tahun kan? Okey. Jadi merujuk kepada hadis ini, barang siapa yang puasa sebulan digandakan 10, berarti 10 bulan, dan 6 hari itu menggenapkan setahun. Berarti 6 hari dikalikan berapa? 10 juga. Ketika kali 10 jadi 60. 60 tukar bulan 2 bulan. Okey. Ulama yang pegang pada hadis ini, mereka memegang mekanisme, katakanlah 1 bulan ada 30 hari, betul? 30 hari dikalikan dengan 10 sama dengan 6 hari kali dengan 10, 60. Jadi sama dengan 1 tahun. Berarti dia kena puasa total 36 hari. Baru dikalikan dengan hadis tadi, kali dengan 10, lepas tu 1 bulan sama dengan 10 bulan, kemudian 6 hari tu menggenapkan setahun. Di sini ada hidden kan, berarti 6 hari kali dengan 10 lah, 60. Jadi ulama yang memegang hadis ini, dia kata tak boleh gabung untuk puasa qada dengan Syawal saja. Tapi puasa qada dengan Senin Khamis boleh? Itu ulama banyak mengatakan boleh. Ramai yang mengatakan. Untuk ini ada yang ramai kata tak boleh. Jadi kita bincang dua-dua lah. Okey. Jadi kalau dia qada macam mekanisme yang combine tadi, katakanlah Ramadan dia cuma puasa 20
4 hari. Berarti 6 hari dia tak puasa. Okey. Nanti bila Syawal, dia pakai mekanisme combine. Berarti 6 hari yang dia qada tadi, dia combine dengan Syawal kan? Jadi total dia puasa berapa hari? Kalau kali dengan 10, 300. Dapat tak setahun? Tak dapat. Betul tak kan? Ulama yang sebelah sini yang memahami tak boleh gabung, dia kata tak boleh gabung sebab dia pakai mekanisme yang sebelah sini. Okey puan-puan? Okey. Jadi yang boleh gabung, kita yang tahu ada kawan-kawan boleh gabung, memang dibenarkan. Mereka ada hujah mereka. Sama, ingat tak kita pernah bincang bab sedekahkan Fatihah pada orang meninggal? Betul tak kan? Ada tak daripada Al-Quran? Tak ada. Ada tak daripada hadis? Tak ada. Itu fatwa Imam Melayu mudah lupa. Itu fatwa mazhab Ahmad bin Hanbal. Syafi'i tak boleh, Maliki tak boleh, Hanafi pun tak boleh. Ahmad bin Hanbal yang boleh sebab pakai jalan kias. Bila jalan kias jatuhlah ijtihad ataupun fatwa. Dia merujuk pada hadis kalau ada orang meninggal, dia belum sempat buat haji, yang hidup buatkan haji untuk yang meninggal. Dapat tak si meninggal tadi? Dapat. Merujuk kepada hadis tu, dia pun kata yang sama juga. Jadi kalau dah ada orang meninggal, dia buat baca Fatihah, pahala Fatihah tu dihadiahkan pada orang meninggal tadi. Betul tak kan? Jadi kalau orang tahu yang itu dibenarkan oleh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, betul? Boleh tak dia kata yang mazhab yang katakanlah contoh tadi yang kata boleh sedekah Fatihah siapa? Hambali. Yang kata tak boleh? Syafi'i, Maliki dan juga Hanafi. Kalau orang ni berkefahaman ini, tak boleh. Sebahagian keras kat sini dia akan kata bid'ah. Biasa dengar tak orang membid'ahkan sedekah Fatihah? Okey. Ya, dia kata sini bid'ah. Tapi kalau dia faham, Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan boleh, mungkin tak begitu lantang dia nak kata bid'ah. Sebab itu fatwa Imam Ahmad bin Hanbal. Mula faham tak tahu? Sama juga yang faham ini, dia tak akan kata orang ni sesat. Biasanya kalau yang ini tuduh ni bid'ah, yang ini tuduh ni apa biasanya? Wahabi. Hati-hati. Betul tak kan? Ini biasa jadi. Akhirnya bergaduh lah. Dia tak faham maksud kami? Okey. Yang kata tak nak, kalau dia faham tak nak apa ni? Tak nak sedekah Fatihah, tak ada jadi masalah lah. Betul tak kan? Sebab ini merujuk mazhab Ahmad bin Hanbal. Mula faham ya tuan-tuan? Dia bukan satu benda yang wajib. Dia bukan satu benda yang wajib. Benda ni kadang-kadang. Ya. Macam mana? Itu yang kami katakan. Kenapa ulama dia kata tak boleh? Sebab yang ditakutkan sunnah Nabi kalau dengan musibah biasanya apa dulu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab itulah sebahagian ulama yang tegas, dia tak kasih buat yang Nabi tak buat. Walaupun masyarakat biasanya dia akan kata ini kan bagus, ini kan baik, apa salahnya? Biasa dengar tu. Memang ini bagus, ini baik, apa salahnya? Tetapi yang dikhawatirkan sunnah Nabi tadi akan tertindih. Dah tak viral lagi dah. Boleh faham tak kan? Biasanya orang meninggal kita akan doakan dia, betul tak kan? Dapat musibah, tapi Al-Fatihah dulu. Padahal yang dibenarkan Ahmad bin Hanbal, orang meninggal baca, sebut Al-Fatihah ke atau sedekahkan Fatihah? Sedekahkan, bukan ucapan tadi dirubah kepada Al-Fatihah. Boleh faham tuan-tuan? Kita tak, perempuan, di sini seringkali saya katakan, kita bukan lembaga fatwa kebangsaan nak salahkan orang. Kita cuma bincang, betul tak kan? Pastilah. Contoh yang saya katakan, tak salah, saya ulang balik, tak salah.
Ingat tak kita pernah bincang? Nak test je lah ni. Nak buat ujian tak ada siapa nak ujian. Tu tanya ingat ke tak ingat. Biji tasbih. Ingat tak kita pernah bincang? Pernah bincang belum? Korang memang tak nak ngaku. Belum? Okey. Para ulama ni, dia biasa mewajibkan dirinya untuk melakukan ibadah sunat. Untuk peribadi dia boleh wajibkan. Sebab tu nanti ada beberapa hadis, walaupun larangan solat sunat setelah waktu asar, ketika baginda SAW mewajibkan dia solat sunat ba'da zuhur, dia tak sempat, Nabi buat di waktu asar. Nanti ada juga rujukan, subuh pun sama juga. Okey? Dia lambat ke apa macam tu. Baik. Jadi para ulama merujuk kepada itu, mereka mewajibkan diri mereka untuk buat ibadah-ibadah sunat, tapi tidak untuk orang-orang. Anda faham maksud saya? Contoh, ada sebahagian ulama dekat sebelah rumah dia buat kubur kosong. Kalau rasa-rasa 2-3 malam dah tak bangun malam, malas, masuk dalam kubur tu tidur. Sebab hati dah mula tak takut kan? Nak buat macam tu sebelah rumah? Tak nak. Betul tak kan? Siapa lagi? Ada satu sahabiat tu. Di rumah dia, di bilik dia tak ada benda lain. Kecuali ada kain kapan je. Dia gantung. Jadi kalau malas-malas, kain kapan, dia kata kain kapan aku dah siap. Nampak tak kan? Itu dia punya drive lah. Baik. Cerita biji tasbih ni, kalau sebahagian mengatakan, mereka dulu mendisiplinkan diri mereka, contoh beristighfar, berzikir dengan amount zikir yang banyak. Boleh faham? Dengan jumlah zikir yang banyak, 100 kali, 1000 kali, betul tak kan? 10,000 kali. Kalau pakai jari, kalau katakanlah 1000 kali nak istighfar, astagfirullah, dia nak disiplinkan diri dia 1000 kali setiap hari. Jangan tidur selagi dia tak settlekan 1000 kali istighfar. Boleh untuk dirinya? Boleh. Baik. Kalau 1000 kali, jari apa nak pakai? Jari jiran sebelah, makcik, semua nak pakai kan? Tak cukup. Akhirnya, terbitlah biji kan biji tasbih yang bulat kan? Semua bijinya ada berapa? Lepas tu ada tak perasan satu lagi tangkai kecil je? Anda faham maksud saya? Dua kadang-kadang kan? Okey. Yang ini wakilnya sa. Yang ni wakilnya puluh. Pusing ni 100 kan? Satu ni wakilnya 100. Okey, dia habis satu ni. Okey, mula faham maksud saya? Dia habis satu pusing ni, berapa kali dia dah istighfar? 100. Jadi dia akan tarik yang kecil ni, tarik ke satu. Berarti 100 ni mewakili 100. Dia pusing, habis 10 ni dia tarik. Berarti dah berapa? Bila 1000 nanti ada kecil lagi. Betul? Ada yang lagi kecil. Yang lagi kecil ni, satu ni ditarik mewakili 1000. Mula faham? Okey, mereka buat benda ni untuk yang kiraan amount yang banyak-banyak. Bagus kan? Bagus. Tetapi, zaman ke zaman, orang bawa, biasa tak kau tengok cerita-cerita orang dulu dekat tangan dia mesti pegang biji tasbih. Sebab dia ada target dia kan? Dia ada target dia lah. Jadi kalau nak tidur tu, target 1000, baru 2 kali je. Kau bayarlah lagi 998. Mula faham ya? Tetapi, yang ulama membincangkan, waktu dalam solat, lepas solat, ada tak zikir 3-3? Betul? Pernah tak dengar ada sebahagian kumpulan, sebagai ulama, dia kata jangan berzikir lepas solat guna biji tasbih. Pernah dengar tak? Ada. Kenapa? Sebab yang lepas solat, Nabi dah ajar siap-siap. Pakai jari kan? Kita buat round ni semua dapat berapa? 33. Dia ada beberapa riwayat kan? Ada yang round semua 33. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Lock sini 11. 22. 33. Anda faham Ada few hadis lah. Baik. Jadi, nanti bila tak diterangkan cerita ni, dia kata,
tak boleh pakai biji tasbih berzikir, bid'ah. Ada dengar istilah tu nanti. Kalau belum dengar, aku bagi tahu dengar ni. Betul? Bukannya kita kata biji tasbih tu 100% bid'ah. Betul tak kan? Ketika dia digunakan selepas solat, sunnah Nabi tu nanti akhirnya makin lama makin pupus. Perempuan saya tanya faham sebagai tempat saya tanya dia tak tahu tu. Yang zikir tiga-tiga ni tak tahu. Kalau mengajar dekat pejabat sebagian dia tak tahu. Kenapa? Bila itulah apa salahnya pakai biji tasbih? Kau ni memang Wahabi lah ustaz. Sikit-sikit tak boleh. Nampak tak kan istilah tu? Bukan itu yang kita bincangkan. Biji tasbih boleh? Boleh. Tapi zaman sekarang biji tasbih ni dia dah upgrade. Dia pakai counter dulu kan. Nenek saya dia pakai yang warna chrome tu kan. Kalau tekan bunyi kelekuk, betul tak kan? Kalau tengok ni saya arwah wan ni, kalau dia arwah wan saya ni kan tahu dia hidup tak hidup. Dia tidur ke tak tidur, bunyi ke tak bunyi. Bunyi kan. Kalau dah diam tu dia dah tidur. Berarti aku boleh bangun lagi dia main. Dia macam tu kan. Kalau siang kan suruh tidur, dia pun tidur sekali kan. Selagi dia berbunyi tu dia belum tidur lah. Sekarang upgrade lagi pakai DJ. Sama tak function dia? Mafi muskil. Ya. Mula faham tak? Kita kena dengar alasan ulama' tu lah. Jadi kita nak, ketika nak yang kita tak nak ni perempuan, benda tu semuanya betul tak ni? Cuba kita bincang ni. Yang balik-balik buat kita, boleh gabung tak boleh gabung? Semuanya boleh tak? Tapi yang jadi masalah, yang kata boleh, fanatik dengan ini, marah yang kata tak boleh. Betul tak kan? Yang kata tak boleh, dia kata salah yang yang ini yang jadi berselisih. Mula faham Nanti dulu, bukan yang mana yang senang. Bukan. Okey. Bila kita dah bincang dua benda ni, kita dah bincang dua perkara ni, kita pecahkan dua, belah dua. Menurut puan-puan, pandangan yang kuat yang mana? Kan? Dah nampak tak kan? Pandangan yang kuat adalah yang tak boleh. Jadi ketika perempuan merujuk, bila perempuan dah tahu alasannya, kalau sebelum ni perempuan cuma tahu, ada yang kata boleh gabung, ada yang kata tak boleh gabung, yes, up to you. Sudah tentu ambil yang paling senang. Betul tak kan? Tetapi telah kita bincang secara ringan dan ringkas, yang ini kata apa, yang tu kata apa, kita boleh dengar alasannya. Dan kita tak boleh memilih, bila kita macam ni, dah dibagi gaji RM10,000, dia tak nak gaji RM10,000, dia nak gaji RM1 juga. Boleh faham maksud saya? Di sini sunnah Nabi, di sini juga merujuk kepada pembincangan hadis. Maksudnya lebih kuat yang ini. Tapi kalau pakai yang ni masih salah tak? Tak. Jangan yang ini yang kita nak bincang, salah menyalahkan. Okey puan-puan? Assalamualaikum. Okey? Tanya tak jawab. Okey ya. Baik. Habis satu bab, gabung ke tak gabung. Jadi puan-puan, puasa 6 Syawal ni, para ulama' mengatakan kenapa kita kena puasa 6 Syawal? Sebab seorang ulama' namanya Ibn Rajab Al-Hambali, dia mengatakan seseorang yang membiasakan puasa sunat setelah puasa di bulan Ramadan, itu antara tanda-tandanya puasanya di bulan Ramadan diterima Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah ketika menerima amalan seseorang hamba itu, Allah akan takdirkan dia buat lagi amalan tu. Anda faham maksudnya? Okey. Jadi, bulan Ramadan kemarin kita dah puasa? Dah. Baik. Pernah dengar tak? Memang pernah dengar pun. Ayat Quran surah Al-Baqarah, Allah kata, surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa tu yang Allah nak lapar dahaga ke takwa tadi? Takwa. Jadi puan-puan, ramai hari ini sebahagian kita dia agak confused, keliru.
Ramai yang rasa bila bulan Ramadan dia dah puasa 1 sampai 30 lah katakan, dia puasa perform, dia rasa dia dah sukses puasa. Betul? Ramai yang rasa dia dah tarawih 1 sampai 30, dia rasa dia dah sukses. Ramai yang baca Quran, ni kita ambil 3 benda besar. 1 sampai 30 Ramadan dia baca Quran. Bila dia done saja hujung Ramadan, 30 Ramadan, katakan 30, dia 29 kan? 30 katakanlah 29 Ramadan ke 30 Ramadan ke, dia rasa dia dah berjaya, dia rasa dia dah sukses. Sebahagian ulama dia mengatakan ini adalah pandangan yang agak keliru. Kerana sukses atau tidak seseorang berpuasa, bertarawih, solat baca Quran di bulan Ramadan bukan dilihat dia perform 1 sampai 30. Dia lihat tadi apa? Tanda Allah terima satu-satu amalan, Allah akan takdir setelah amalan ni dia akan buat lagi. Jadi kena tengok 1 sampai 30 Ramadan dia puasa, tengok. Di luar Ramadan masih tak Allah mentakdirkan dia puasa lagi. Itu tanda puasanya diterima. Tarawih 1 sampai 30 perform kan? Nak tahu lulus tak lulus tengok. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah masih solat malam atau tidak? Baca Quran. Nanti masuk Syawal, baca Quran atau tidak? Umpama 1 sampai 30 ni kita attend peperiksaan. Anak-anak kita ambil SPM ada 10 paper, dia pergi semua paper. Apakah hari terakhir ambil paper tu langsung dia confirm dia lulus? Assalamualaikum. Ni semua bujang tak pernah ada anak ke apa ni? Terus lulus tak? Tak, kena tunggu jadi 1 sampai 30 ni umpama kita attend paper. Betul? Yang langsung tak puasa memang fail lah. Faham maksud kami kan? Ini walaupun dia pergi 10 paper dia pergi attend, dia belum tentu, not yet confirm lagi. Nak tengok result dia nanti. Result inilah yang ulama buat mekanisme, dia dilihat lepas Ramadan. Kalau ulama, ini mekanisme ulama ya. Kalau kata puasa Allah terima lepas bulan Ramadan masih takdir puasa. Kalau solat malam di bulan Ramadan tarawih, lepas Ramadan masih dia solat malam lagi. Lepas Isya tak ke mana-mana, dia cari juga 8 rakaat campur 3 rakaat tu. Itu baru tanda dia Allah takdirkan lagi. Allah takdirkan lagi dan lagi. Baik, kalau ini mekanisme yang ulama buat, rasa-rasanya majoriti di tempat kita lulus ke fail? Nak jawab pun tidak. Aku berlepas diri je lah Ustaz. Betul tak kan? Masjid mula penuh ke kosong balik? Jadi kena faham ni. Sebab apa? Sebab mentaliti, ini bukan nak salahkan orang. Kita, mentaliti kita, just perform 1 sampai 30 lepas tu buang. Buka handphone cari Waze, masjid tak jumpa. Dah tak jumpa jalan pergi masjid dah. Sebab apa? Dia hanya faham 1 sampai 30 je. Aku done. Tapi ulama kata tidak. Jadi, yang puasa 6 di bulan, okey. Nanti ulama kata, baik. Ulama kata apa nanti? Okey. Dia membiasakan puasa. Nanti puasa sunat. Ada yang katakan dia mesti puasa Senin, Khamis. Ada yang kata minimum puasa Yaumil Bid, kan? Puasa putih tu sejarahnya macam mana jatuh puasa putih? Bulan penuh. Dia Yaumil Bid lah, 13, 14, 15 Hijriah. Kemudian paling minimum puasa Syawal.
Rasa-rasa kalau kita nak tahu tanda puasa kita diterima atau tidak, dapat ke kita konsisten sampai Ramadan tahun depan, Senin dan Khamis? InsyaAllah ke wallahu a'lam bisawab? Okey, kalau tak dapat Senin Khamis, Yaumul Bid ni pun parah juga ni. Wallahu a'lam juga. Tapi yang ini minimum, betul tak kan? Jadi sekarang ni, yang mana belum memelan, tahu memelan? Belum ada planning nak puasa 6, sekarang kena plan tak? Sebab puasa 6 antara result lulus atau tidak puasa kita di bulan Ramadan. Bila kita ada pemikiran macam tu, dia akan termotivasi, dan pemikiran itu juga Allah Azza wa Jalla yang takdirkan. Sebab dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan faqihu fid din." Siapa yang Allah menginginkan kebaikan, Allah akan buat dia faham agama. Jadi, yang belum ada perancangan puasa 6, atau anak-anak yang sambil lewa puasa 6, suami sambil lewa puasa 6, boleh cerita macam ni. Tapi jangan salah faham pula. Tengok lelaki, dah habis Syawal pun tak puasa 6. Bang, kau puasa kau Ramadan hari tu fail ni bang. Sebab aku ngaji hari tu, kalau lulus, engkau ditakdirkan puasa tapi kau malas, fail kau punya puasa. Bukan itu maksudnya, kau faham tak? Nah, nanti jangan kau keluarkan fatwa pula kak. Ni untuk diri sendiri. Dan saya suka ingatkan lagi, biasanya sahabat-sahabat kalau puasa 6 ni, atau puasa sunat yang lain, dia memang suka skip, tak nak ambil namanya sahur. Ramai, betul tak kan? Memang sah, tak ada cerita tak sah. Kita kata bukan cerita sah tak sah, yang kita cerita ni orang rugi. Mula faham tuan-tuan? Memang puasa sunat ni tak niat pun boleh. Macam mana balik kampung sampai rumah pukul 4.30, pukul 5, tahan sikit mata, solat subuh. Lepas solat subuh ngantuk kan? Rasanya nak lelap dah sekejap. Rupanya bukan lelap, membuta. Sampai ke Zuhur dia tidur, betul? Bangun-bangun Zuhur. Bila bangun Zuhur, dah separuh hari tidur kan? Nak puasa mantap ni, tinggal separuh hari lagi. Boleh tak dia niat nak puasa Syawal Zuhur tu? Boleh, tak ada masalah. Sebab itu hukumnya puasa sunat. Dibenarkan. Cuma kalau qada Ramadan, nanti ada perbincangan. Sebab qada Ramadan merujuk kepada wajib. Bila wajib, caranya kena daripada malam atau sebelum subuh tadi. Itu ada perbincangan lah. Baik, itu kena faham tu. Jadi, tolong ya, ingat tak kita pernah bincang, Allah dan malaikat berselawat kepada orang yang makan sahur. Bukan bangun je, makan. Tak makan pun minum. Jadi yang puasa Senin Khamis, Allah dah takdirkan dia puasa Senin Khamis, jangan rugi. Ambil peluang bangun. Yang dah bangun sahur, jangan sia-siakan, niatkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikat berselawat kepada orang yang bangun sahur. Tu saya kata, ingat tak kita pernah bincang, kelas saya malam tadi pun kita bincang, kalau gaji CEO dengan cleaner, sama ke tak sama ni? Tak sama. Gaji CEO ada sampai RM100,000 sebulan. Cleaner mau RM1,000 je. Padahal tempat kerjanya sama ke tak sama? Bosnya sama. Waktu kerjanya sama. Tapi gaji beza-beza. Sama juga, ramai yang puasa Syawal. Beribu, berjuta orang puasa Syawal. Pahalanya sama tak? Ada yang pahala CEO, ada yang pahala. Ini bukan nak menghina cleaner, bukan. Ini nak bagi faham saja. Mula faham sama saya? Padahal Allahnya satu tu je. Betul? Puasanya memang subuh sampai maghrib. Betul? Tak adanya dia puasa subuh sampai subuh besok. Tapi pahala dia berbeza. Sebabnya apa? Sebab ilmu. Sebabnya apa? Ilmu yang amal. Jadi kalau bangun sahur tu, mengharapkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah tu berselawat. Selawat ni apa? Doa keselamatan.
Puan-puan, kita memang selalu doa untuk kita ni selamat. Tapi diterima atau tidak, wallahu a'lam. Betul, dosa banyak. Diterima. Kadang-kadang dipending terus. Betul. Tapi kalau malaikat yang tak ada dosa doakan, Allah sendiri yang nakkan kita selamat, agak-agak dapat tak kita keselamatan? Yang kedua, pertama, puasa Syawal niatnya berharap Ramadan kemarin lulus. Ustaz, kenapa benar nak lulus Ramadan? Memang kita perlu sangat Ramadan kemarin kita diterima oleh Allah. Kenapa? Sebab di situ ada juga kita bincangkan. Nabi SAW pernah berhenti ketika naik mimbar. Dia mengatakan amin. Orang tanya, kenapa macam amin ya Rasulullah? Jibril datang tadi. Dia berdoa, semoga celakalah bagi orang-orang yang ditakdirkan jumpa Ramadan, tapi ketika dia meninggalkan Ramadan, masih ada dosa yang belum ditaubatkan. Lalu Nabi kata, amin. Berarti kita perlu tak kita Ramadan kemarin Allah terima? Perlu, sebab ketika Allah terima, dosa kita Kalau Allah tak terima, dosa kita belum lagi diampun. Mungkin diampunkan tapi tak clear. Bila tak clear, masuk satu Syawal, kena tak celaka Jibril tadi? Assalamualaikum. Kena. Yang ini yang jadi masalahnya, punca kenapa hidup berkecamuk, hidup semak. Betul, ada masalah. Itu saya jumpa. Bukan jumpa. Dah ada cicit bertekak. Kalau punya cucu panggilnya atuk nenek. Kalau punya cicit panggilnya apa? Dah moyang mana-mana Mika lah. Dah bercicit, bercerai. Boleh bayangkan? Sebab apa? Sebab suami cuma tak puji dia masak sedap. Boleh bayangkan perempuan? Yang kita bincangkan ni, begitu hidupnya. Sebab apa? Maaf, kita bukan menyalahkan. Antara hidup yang dilaknat Jibril, hidupnya bermasalah je tak? Kak, balik nanti, pergi kedai nak beli roti. Orang kedai roti kata, oi celaka. Apa rasa? Marah. Seorang-dorang panggil kita celaka, marah. Setiap 1 bulan penuh, semua orang jumpa panggil kita celaka. Terduduk juga tak rasanya? Ya, yang ini itu kalau orang mencelakakan kita. Kalau Jibril mencelaka kita yang mengaminkan malaikat, rasanya macam mana? Celaka benar kau? Ini yang ini kita khawatirkan. Sebab itu berharap sangat Ramadan kemarin diterima. Apa tanda-tanda diterima? Dia membiasakan puasa sunat setelah Ramadan. Perempuan okey ke ni? Ya, sabarlah. Lama lagi perjalanan nak balik ni. Jelas Baik. Kemudian dalam puasa Syawal, kita bincang sikit. Nanti bila puasa Syawal, kalau dalam hadis Imam Muslim, ya, nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian puasa 6 Syawal, baru dapat 1 tahun. Ulama ketika memahami hadis ini, dia kata syarat dia kena clearkan Ramadan dulu. Tak boleh buat Syawal selagi tak buat Ramadan. Kejap, jangan pandang aku macam tu. Ini baru bincang. Jadi, satu ulama, satu kefahaman, dia kata tak boleh Syawal, maksudnya puasa Syawal sebelum qada. Satu pandangan. Ada pandangan begini tak? Ada. Sebab merujuk hadis. Tetapi kalau mazhab Syafi'i, kalau pakai mekanisme yang ini, rasanya muslimat dalam mazhab Syafi'i banyak yang tak boleh puasa Syawal. Sebabnya apa? Dalam mazhab Syafi'i maksimum haid berapa hari? Mazhab Syafi'i. Ni semua anak dara ke apa?
Belum pernah haid, belum balik lagi ni. Dah habis dah Ustaz, dah lupa. Berapa hari? 15. Kalau pakai mekanisme yang atas ni, kena clearkan qada dulu, dan baru Syawal. 1 Syawal boleh puasa tak? Dia start 2 Syawal, qada sampai 16 Syawal. 17 Syawal baru dah habis qada kan? Baru nak buat puasa 6, bulan jatuh ke tiba. Maksudnya datang bulan lagi. Dia sampai bila ni kalau dia punya 15 hari? Sampai 2 Zulkaidah dah. Sempat tak orang ni puasa Syawal? Jadi mekanisme yang atas ni kena tak orang yang mazhab Syafi'i? Tak kena. Akhirnya ada pandangan yang kedua. Anda faham? Pandangan yang kedua apa? Boleh Syawal, terutamanya mazhab Syafi'i, baru qada. Tapi qadanya kena sebelum bulan Ramadan. Jadi bukan sebelum. Kena dia akan bayar di Syaban. Kan ada hadis Aisyah kan? Tidaklah aku membayar qada Ramadanku kecuali di bulan Syaban. Lepas Syaban, Ramadan. Dalam mazhab Syafi'i, dia kena clearkan dalam cooling period before next Ramadan. Merujuk kepada hadis ini. Ustaz, kalau yang ini, alhamdulillah lah, contoh ada muslimat, contoh satu lelaki ni admit hospital. Sebulan, 40 hari masuk hospital. Daripada sebelum puasa, masuk, dan dia kena, tak boleh puasa lah. Sebab ada ubat lah, darah lah, masuk air lah. Dia tak puasa. Bila nak masuk 1 Syawal, sihat. Nak raya lah katakan, sihat dia. Betul tak kan? Puasa sebulan tu tak puasa. Betul tak kan? Kalau dia pakai mekanisme ni, sebulan tu dia tak boleh puasa Syawal dululah, dia kena bayar qada kan. Tapi kalau yang ni boleh tak? Boleh. Maksudnya dia boleh Syawal dulu, nanti dia settlekan Syaban. Before Syaban lah. Tapi di sini kena hati-hati. Jangan happy dulu. Baru habis 6, alhamdulillah, dah raya aku. Ramai tak ni? Jangan celebrate terlalu awal. Selagi korang tak qada ni, tak adanya nampak puasa. Jadi pahala puasa setahun tadi tu belum dapat selagi dia tak. Sebab mekanismenya ini plus ini. Faham saudara? Jadi mula nanti kalau yang faham ni, dia ada hujah dia lah. Betul tak kan? Yang faham ni ada hujah dia. Jadi kita nak cerita perselisihan yang valid, yang ada dalam sunnah wal jamaah. Jangan yang pandang sini kata ni tak boleh, jangan kata ini. Kadang-kadang kalau kita tanya, yang macam ni apa rupa perempuan ni orang? Ingat tak kita bincang hadis Hintah bin Huyainah, 6 atau 7 hari maksimum haid. Satu hadis tu kita pernah bincang. Pun buat muka tak tahu. Dah bincang kan ni? Pernah kan? Jadi kalau yang ni dia panggil hadis yang maksimum wanita haid 7 hari. Setelah itu ada hadis mengatakan jatuh istikhadah. Itu yang pakai yang ni lah. Itu di mazhab yang lain. Kalau nak tahu, habis perempuan tempat ni memang tak pernah puasa Syawal ke? Tak. Sebab dia pakai fatwa bukan 14 atau 15 hari. Dia pakai 6 atau 7. Nanti ada mazhab Hanafi 10 hari je. Dia ada macam-macam mazhab. Tempoh maksimum wanita haid. Setelah tu walaupun keluar darah, dia bukan lagi dipanggil haid. Dia dipanggil istikhadah. Okey, perempuan? Boleh teruskan lagi? Masih boleh bertahan? Apa nak buat? Boleh tak boleh? Bertahan je lah. Okey. Kita bincang lagi.
Ada yang bertanya kepada kami, Ustaz, betul ke mazhab Maliki memakruhkan puasa 6? Ada didengar? Dia kata, Ustaz, mazhab Malik memakruhkan puasa 6. Ada yang sopan dia tanya, betul ke Ustaz, Maliki ni memakruhkan puasa 6? Ada yang agak garang sikit, Ustaz, mazhab Maliki ni suka-suka je makruhkan sunnah Nabi. Ada juga kata macam tu. Jadi puan-puan, kita bincangkan dalam 4 mazhab, mazhab Syafi'i dan Hambali. Tahu kan? Syafi'i, Muhammad bin Idris, Hambali, Ahmad bin Hanbal. Dia kata di sini afdal berturut-turut. Maksudnya straight. Syafi'i dan Hambali, dia kata afdal berturut-turut. Tapi kalau buat terpisah-pisah sah tak? Masih sah. Ya? Tapi kan ada sebahagian kita agak keliru. Mana boleh pisah-pisah, kena buat straight. Ada kan yang kata begitu kan? Ini kekeliruan dalam memahami dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Yang kedua, Hanafi. Hanafi kata afdal berpisah. Bahkan 1 minggunya, kalau dalam mazhab Hambali, Hanafi, 2 kali. Kalau 2 kali seminggu, hari apa rasanya tu? Senin Khamis. Yang ketiga, Maliki. Kalau Maliki, betul, dia kata 4 jenis puasa 6, Syawal, makruh. Tapi 4 ni je. Selain tu, sunat. Anda faham? Apa dia 4 ni? Pertama, puasanya diketahui orang. Orang tahu dia puasa. Makruh puasa dia. Okey, Muhammad. Assalamualaikum. Bahaya petang-petang ni. Aku kena menjaga Mika jangan sampai switch off. Makruh tapi tak batal. Makruh ni perkara, makruh ni orang kata kalau buat tak dosa kan. Tapi kena ingat, makruh ni perkara yang dibenci. Kalau buat perangai dibenci je memanjang. Ya. Kenapa puasa yang diketahui orang jadi makruh? Sebab, mazhab Maliki, ibadah yang hukumnya wajib versus sunnah. Apa sunat orang Melayu panggil kan? Dia ada karakter dia. Ibadah wajib, contoh 5 waktu. Wajib kan? Nanti dia ada comparing dia dengan solat sunat lah. Di setiap ibadah yang wajib, dia ada ibadah sunat. Haji wajib sunat. Sunatnya haji apa? Umrah. Ramadan wajib sunat. Sunat Ramadan apa? Semualah. Semua puasa sunat. Zakat? Sunatnya zakat? Sedekah. Dia mesti ada pairing. Sama juga, bila kita cerita perbuatan ibadah yang makruh, orang kata kalau buat tak dosa, tapi tak disukai lah. Betul? Cuma tuan-tuan, bila sebut ibadah sunat, apa yang kita faham ibadah sunat? Kalau buat, kalau tak buat, yang tu, tak dosa atau tak dapat apa-apa. Sebenarnya kalau tak buat, kita rugi besar dan berbahaya. Kenapa berbahaya? Fungsi ibadah sunat adalah melindungi ibadah wajib. Di kelas kita malam tadi kita dah bincang.
Buah apple kalau perempuan petik daripada pokok dia letak kat meja 3 hari, isi dia elok lagi? Elok. Tapi kalau kopek kulit dia, jangan kata 3 hari, 3 minit je, apa jadi isi dia? Lebam, birat isi dia. Fungsi ibadah sunat melindungi ibadah wajib. Kalau orang tu rutin qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, dia rutin. Jaga betul-betul. Waktu dia drop, waktu dia bermasalah, sakit, sibuk, paling-paling yang terkorban apa? Solat sunat. Wajib masih terlindungi tak? Masih. Yang ni nak kena faham. Tapi kalau dia hanya jaga 5 waktu, bila dia ada masalah, 5 waktu dia jaga tepat waktu. Solat lain dia tak nak jaga. Bila dia ada masalah, akhirnya tepat waktu akan jadi lambat. Betul? Bila lambat-lambat, nanti jadi jamak. Betul? Lepas jamak jadi apa? Tarawih. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, dia gabung balik kerja. Sebab dia akan terkikis ibadah wajib dia. Jadi fungsi ibadah sunat, jangan pandang buat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Tak. Kena pandang fungsi ibadah sunat adalah melindungi ibadah. Bila kita tahu tu, kita akan protect. Kita akan bersungguh-sungguh buat ibadah sunat. Kemudian, fungsi ibadah sunat, saya ulang lagi sikit. Fungsi ibadah sunat adalah menutupi kekurangan yang ada di ibadah wajib. Perempuan, bijak ke tak bijak? Gaji sebulan 10,000, semuanya dibelanjakan 10,000 tanpa simpanan. Bijak ke tak bijak tu? Tak bijak. Kenapa tak bijak? Sebab kebarangkalian tinggi tak? Ada emergency? Terlalu tinggi. Betul tak kan? Dan dia memerlukan baik. Yang ini gaji pokok, yang ini yang dah tolak buat kalau ada dalam ibadah solat kita yang kurang, tengah solat teringat, lapar benar perut aku ni. Tengah solat fikir lapar. Cukup tak cukup tu? Pahala puas solat dia? Tak. Yang tutup mana? Sunat. Betul. Ada pula terlupa tak solat. Ada isyak itu terlupa tak solat. Malam pengantin baru. Betul tak kan? Lepas maghrib kahwin, lupa nak dah seronok berbenar tak solat isyak. Kurang tak kat sini? Tapi kalau dia buat pahala sunat, dia cover tak? Jadi tolong bersemangat buat ibadah sunat dengan niat nak cover dulu punya kekurangan yang ada. Jadi jangan pandang lagi ibadah sunat, buat pahala, tak buat, tak apa kan. Jadi ibadah sunat sekarang kita pandang apa? Tak buat dan ibadah sunat sifatnya apa? Melindungi. Perempuan sekarang ni kalau beli kereta tak ada insurans, berani ke berjalan? Risau kan? Menyondol, disondol sebab tak ada protection. Sama juga kita. Umpama solat tanpa perlindungan. Perlindungan daripada solat apa? Solat sunat. Dia akan cover. Baik. Clear dulu ni? Assalamualaikum. Clear. Mika ni kadang-kadang nampak hidup. Okey. Pahala ke. Jadi ulama kata yang ini kena nampakkan. Yang ini ini karakter ibadah dia. Solat wajib dinampakkan. Pergi ke masjid lelakinya. Jadi kalau ada lelaki tak nak pergi masjid, nanti nampak alim. Salah. Betul? Okey. Tapi kalau ibadah sunat, solat sunat disembunyikan. Solat malam di bulan Ramadan di masjid. Tapi selain Ramadan, Nabi biasanya di mana? Di rumah disembunyikan. Baik. Haji wajib sunat. Nampak ke sembunyi? Sunat haji apa? Umrah. Nampak sembunyi? Ni. Berarti orang hari ni bila umrah dinampakkan, dia pakai mekanisme mana? Public ke Al-Quran dan Sunnah? Public, sebab orang terbiasa bagi tahu. Saya tak cerita salah atau tak ya. Kita cuma nak letakkan dia pada tempat dia.
Gitu. Jadi kalau ibadah umrah ni, kalau mampu disembunyi. Ada yang mengatakan, Ustaz, saya nak bersyukur, saya ni bagus. Tapi kalau boleh bersembunyi. Kerana setan, iblis ni experience dia dahsyat sangat. Dia boleh kita terjerumus. Sebab banyak dulu kalau kami buat program, waktu-waktu umrah ke apa, minta ambil gambar, dia masuk dekat Instagram. Masuk dekat WhatsApp group. Kalau tengok gambar tu tak ada orang komen, dia tukar gambar lain. Sebab gambar tu tak cukup sedih. Faham tak? Dia masuk gambar yang lebih syahdu. Yang ini yang kita khawatirkan. Ulama' pun mengatakan, Ramadan wajib sunat. Dinampakkan tak? Dinampakkan. Sampai Nabi kata, kalau ada yang ajak bertekak engkau di bulan Ramadan, jawab apa? Aku puasa. Tapi puasa sunat? Dah nampak dah? Zakat, announce tak? Bagi tak? Sedekah? Sembunyi. Dah nampak dah kenapa mazhab Maliki memakruhkan ketika puasa sunatnya sebabnya sifat karakter puasa sunat apa? Sembunyi. Tapi orang kita sekarang macam mana puasa sunat 6 Syawal je? Sembunyi ke? Kadang-kadang ada juru audit yang tak bertauliah. Akak dapat berapa hari? Acik dapat berapa hari? Betul tak kan? Dah habis ke belum? Dah raya ke belum? Ini yang banyak. Maksud kami, ibadah tu dah tercemar dengan kebiasaan orang. Betul kan? Bertanya, ditanya, war-warkan. Yang ini, yang kita khawatirkan. Sebab namanya ibadah kena Quran dan sunnah. Dan pandangan para ulama'. Bahkan ada yang menjadi penyimpan pemohor besar-besar raja. Dapat berapa hari? 3 hari. Haji tu dah khatam dah. Dia boleh compare pula. Betul kan? Yang ini kita khawatirkan. Jadi pertama sekali, hari ni mula taubat. Jangan sibuk kipoci orang dapat berapa hari. Betul? Sebab jangan bagi ruang dia membukakan sesuatu yang perlu disembunyikan. Sebab dia ada karakter, wajib dinampakkan, sunat disembunyikan. Sebab itu, puan-puan, kenapa, apa kepentingan ulama' mengatakan perlu sembunyi? Kerana sembunyikan ibadah sunat daripada diketahui orang, ini akan menghantar dia husnul khatimah. Dia akan menghantar dia. Ingat tak yang Jumaat Syawal awal minggu tu? 3 Syawal 4 Syawal. Yang imam tengah baca khutbah Jumaat meninggal tu. Husnul ke su'ul? Husnul. Dan mudah-mudahan ada ibadah sunat yang disembunyikan daripada manusia. Isteri suami pun tak tahu. Selagi benda tu tak melanggar. Carilah zikir pagi petang. Betul tak kan? Sedekah ke masjid. Betul tak kan? Sekarang ada online banking. Ada tak? Boleh transfer online. Diam-diam. Tanpa orang tahu. Janganlah attach. Kalau boleh tahu, boleh sembunyilah. Kalau tak ada nombor akaun, nanti aku bagi nombor akaun aku. Gurau je. Boleh faham tak kan? Cari ibadah sunat dan sembunyikan. Dan karakternya ibadah sunat tu disembunyikan. Kadang-kadang ada satu tabi'in, kita pernah membincang ni. Dia berpuasa tuan-tuan, sebelum kahwin dia dah biasa puasa sunat. Bila dia kahwin, isteri dia tak tahu dia puasa sunat sampai dia meninggal. Pun isteri dia tak tahu. Dia punya sembunyikan puasa. Ustaz, kau kata orang tak tahu, macam mana kau tahu pula? Ada orang tanya macam tu. Tuan-tuan, puan-puan, kalau perempuan hari ni nak memelan, nak planning buat benda ni semua, pertama sekali mohon pada Allah, ya Allah, sembunyikanlah ibadah sunatku ini ya Allah, jangan sampai satu orang pun tahu. Mula faham? Bila kita dah mohon pada Allah, Allah akan jaga. Allah akan sembunyikan. Tapi biasanya sebahagian kisah, kalau tuan-tuan lihat kisah orang-orang saleh, bila dia meninggal, nanti Allah sendiri yang bukakan kisah dia, orang akan tahu. Cara dia macam-macam cara. Sebagai contoh ya, dulu ada satu kisah di satu kampung. Kampung tu setiap pagi, penduduk kampung tu kalau bangun pagi buka pintu, depan pintu dia dah ada gandum
cukup untuk hari itu untuk berapa orang ahli rumah dia. Mana faham? Kalau rumah dia 10 orang, katakan dia masak sehari kena 2 kilo, cukup 2 kilo. Rumah lain 2 orang, cukup setengah kilo. Setiap hari depan rumah mereka tersedia dah uncang-uncang gandum ni. Akhirnya kecoh. Nak tahu siapa yang bagi ni, tak dapat kesan. Mereka cuba nak buat, jaga malam tu, dia nak buat rondaan lah. Mudah-mudahan dapat tahu siapa yang bagi. Dia bangun, katakanlah kita bangun pukul 3 nak buat rondaan. Sebab biasanya bila malam balik tak ada. Bila pagi baru ada. Dia kata pukul 3. Dia bangun pukul 3 nak buat rondaan, dia bangun pukul 3 pun dah ada. Akhirnya berlakulah benda tu tanpa tahu siapa buat. Sebab Allah memang nak sembunyikan. Macam mana jadi tahu? Ada orang meninggal. Kan? Kisah ni kita biasa dengar. Bila orang tu meninggal, baru ada satu hamba Allah ni meninggal, baru besoknya dah tak ada lagi beras tu. Ya. Saya suka cerita benda tu. Dan benda ni lah tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam kalangan kita yang perlu disembunyikan, husnul khatimah. Jadi kalau kita nak, sebab orang hari ni memang dia kata aku nak tunjukkan dekat orang-orang, nak bagi semangat dia, betul? Bagi semangat mulut. Dalam hati kadang-kadang syaitan ada masuk riak tak? Ada masuk takbur tak? Yang itu kita khawatirkan. Sebab ingat puan-puan, 3 kumpulan manusia yang merasmikan neraka. Seringkali kita bincang ni. Bukan pelacur, bukan pembunuh, bukan peminum arak, bukan. First yang potong ribbon, tahu potong ribbon? Kan rasmikan neraka tu. Siapa ni? Ulama. Syahid, orang yang berperang. Lepas tu agniya, yang ahli sedekah. Padahal ini semua top 3 ni. Apa dia? Ada 2-3 riwayat. Ada satu mengatakan nanti geng dia dengan Qari. Tapi Qari ni masuk dengan ulama. Satu ulama, satu orang yang berperang di medan perang, satu lagi ahli sedekah. Ini yang pertama sekali disumbatkan ke dalam neraka. Pelacur kafir nanti dulu. Kenapa? Kerana yang ulama ni dia mengajar bukan sebab Allah, sebab nak tunjuk Yang syahid nak tunjuk dia kuat. Yang sedekah nak tunjuk dia kaya. Jadi puan-puan, yang penting sekali bukan banyak follower, bukan banyak view. Betul? Walaupun di bumi orang tak kenal kita siapa, tapi malaikat di langit kenal kita siapa. Mula faham tak kenapa mazhab Maliki memakruhkan puasa 6? Mula faham. Jadi hari ini mohon jangan lagilah ada kebiasaan sibuk menanya orang. Kalau orang tanya kita, tu jadi masalah tak tu kan? Orang tanya kita. Betul juga. Apa nak jawab? Kalau cakap puasa orang tahu kan? Okey, macam ni. Kalau tak boleh jujur, yang penting jangan bohong. Boleh tak? Boleh. Tak mampu jujur tak apa. Tapi yang penting jangan. Betul, ramai yang terkeliru dia nak jaga sembunyikan sampai dia berbohong. Makan dah kenyang. Padahal kebuluh ni. Dah pukul 4 petang, orang puasa. Tak adanya nama puasa 4 petang kenyang. Betul? Baik. Jadi, ulama di sini boleh sembunyikan, sirkan. Jangan bagi dia tahu tapi jangan bohong. Ini merujuk kisah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ni kita pernah bincang ni insya-Allah. Dia ni ulama besar di Madinah di zamannya. Termasuk pembesar tabi'in sebahagian mengatakan. Di zamannya seorang sultan menginginkan dia jadi hakim. Dia tak nak sebab dia tahu tanggungjawab hakim besar. Dia punya tak nak, betul-betul tak nak. Sampaikan sultan kecil hati dengan dia, marah dengan dia. Sultan kata tangkap Sufyan Ats-Tsauri, tak kira hidup atau mati, akan diberi ganjaran emas. Duit emas. Bila macam tu Sufyan Ats-Tsauri
Lari. Dia lari 3 bulan berjalan sampai ke Yaman. 3 bulan perjalanan jalan kaki. Waktu tu belum ada ATM, kad kredit, belum ada kad debit. Mana nak cucuk duit? Bekal dia habis tak? Habis. Sampai di Yaman, tak ada bekal makan minum dah. Akhirnya cari kerja. Kerja di ladang kurma. Kan? Ingat tak cerita ni? Belum kembali lagi ingatan? Belum. Dekat sini, interview lah. Nak masuk kerja kena interview lah. Bila masuk kerja interview, okey, ladang kurma ni tanya dia, man anta? Siapakah engkau? Waktu tu Allah bagi dia ilham. Dia tanya man anta. Kalau aku kata Sufyan Al-Thawri, memang kena cukup lah. Sebab satu Middle East, memang open. Wanted ni open. Siapa dapat tangkap, dapat duit emas. Jadi, kebetulan Allah membantu dia. Yang bertanya-tanya man anta, bukan ma'is. Dia kata siapa engkau, bukan tanya siapa nama engkau. Jadi dia berbohong tak? Tak. Dia kata, ana Abdullah, aku hambanya Allah. Akhirnya orang-orang fikir nama dia Abdullah. Selamat tak dia? Ni jangan buat kat laki Mika pula. Ni langsir ni mana dapat ni? Pandai otak Mika kan? Jangan. Maksudnya, jangan jujur, tapi jangan bohong di sini. Jadi, kalau kata, Kak makan Kak, tak apa, saya makan nanti. Boleh? Bila nantinya? Maghrib. Itu kalau lepas Zuhur. Kalau sebelum Zuhur, tak apa. Dah makan dah. Bila dah makan? Sahur. Betul? Boleh? Minta ilham dengan Allah Kak. Apa nak bagi jawapan? Yang penting jangan membengak. Betul tak kan? Ya saya. Bohong. Tak boleh. Tak boleh. Kalau puasa sunat, isteri tak boleh puasa kalau kalau suami tak bagi izin. Tapi yang kita kata tadi, apa saja jenis ibadah sunat, tapi zikir pagi petang kena minta izin suami tak? Tak. Betul tak kan? Tak izin suami. Zikir pagi petang tak perlu izin suami. Sembunyikan. Sesembunyi-sembunyinya. Apa lagi? Banyak ibadah. Carilah ibadah sunat yang perempuan masing-masing. Kalau lelaki dia ada undang-undang dia kan, perempuan ada undang-undang dia. Kalau puasa sunat memang sebahagian dalam kitab-kitab munakahat muslimat isteri yang terbaik, dia menidakadakan ibadah sunnah ketika suaminya berada di rumah. Kalau Ramadan, sebelum kita tahu, kita bagi dengan siap, sembahyang sunat sebelum kami bangun. Tiba dibangun, kita sembahyang pertama. Jom sahur. Tinggalkan. Batalkan. Sebab suami, begini. Kita kena bincang ni. Dia ada wajib Allah versus wajib makhluk. Betul? Wajib Allah versus wajib makhluk. Wajib Allah dimenangkan. Sunat Allah, maksudnya ibadah yang hukumnya bertembung dengan wajib makhluk. Wajib makhluk diutamakan. Wajib makhluk isteri pada suami, suami pada mak. Itu wajib makhluk. Mak wajib ditaati, betul? Allah wajib ditaati. Kalau perintah mak bercanggah dengan wajib Allah, perintah mak tinggal. Boleh faham? Kalau mak dia mengarahkan maksiat, tak ada kewajipan. Kalau mak dia maki-maki, sumpah dia, engkau kena cerai dengan laki engkau. Kalau tak, aku sumpah kau anak derhaka. Tak. Sebab dia dah langgar mana? Wajib makhluk dengan wajib Allah, siapa diutamakan? Wajib Allah.
Jadi ibadah solat tahiyatul masjid, jangan kata baru 1 rakaat suami kata sahur kita jom. Pahala kita dapat tinggalkan solat tahajud ikut suami lebih besar daripada solat tahajud. Kerana tahajud tadi hukumnya sunat, perintah suami tadi hukumnya wajib. Harus faham. Nak buat macam mana? Betul tak kan? Buat bukan sebab suami, buat sebab Allah. Yang ini kita kena faham. Jangan kata ni, ada namanya solat sunat tasbih tak? Senang ke susah ni? Lama. Dah sampai tahiyat akhir dah. Betul? Laki pula meroyan, jah makan, jah makan, jah lapor, jah lapor, jah. Apa kau nak buat kak? Batalkan je lah. Orang tua ni dah mula macam budak-budak. Kau batalkan je kak. Kau batalkan je kak. Betul? Sebab yang ini tasbih, apa hukum dia? Sunat. Mana sunat? Sunat Allah. Tadi yang lapor apa benar tu wajib Mana faham? Jadi kalau bergerak dalam perintah agama, dia tak pening kepala lah. Dan dia tak pernah merasa dia rugi ke, dia ada estimate ke, tak. Sebab semuanya jadi pahala. Ya, betul. Tapi sebab itulah memang terasa lah. Tapi didik diri kita pelan. Sebab tu juga suami juga harus padahal kalau sunnah Nabi SAW kalau bangun malam, dia membangunkan Aisyah atau tidak? Bangunkan, betul tak kan? Sampaikan dipercik air kan? Disunahkan kalau bangun malam. Sebab tu sebahagian ulama, kalau dulu-dulu kau tengok para tabi'in, malam tu dia siap buat shift lagi. 1/3, 2/3, 3/3. Kalau rumah dia ada 3 orang, ini ibadah, bangun, ibadah. Pukul 11 sampai pukul 2. Pukul 2 dia tidur, kejut yang ini. Pukul 2 sampai pukul 4. Yang ni dah habis ibadah, tidur. Sampaikan malam tu dia tak biarkan kosong. Sebab dia nakkan bless. Allah kan turun kan? Dia nakkan ini. Jadi kalau suami yang sepatutnya lah. Tapi tak apalah, bersyukurlah. Suami kalau nak makan, dan itu pahala dia lah. Sebab tu di sini suami dibenarkan berbohong kepada isteri. Isteri tak boleh. Tapi yang salah fahamnya, marah makcik tengok aku. Berbohong tu bukan berbohong menganiaya. Yang abang ni kalau makan tak ada awak yang, ya Allah, hampas rasa yang. Kan psikologi. Padahal pemalas nak cedok nasi. Kau faham? Jadi isteri tadi tu pergi. Orang perempuan ni kan kalau faham? Dia audio. Sebab itu psikologi, betul tak kan? Dibenarkan, bukan berbohong. Ayat power. Betul. Pick up line. Wanita dia suka audio, dia suka didengar. Bagusnya awak, solehahnya awak, cantiknya awak. Awak dengan Ratu Cantik sama je. Sama-sama jantina lah, betul tak kan? Kalau lelaki takkan samanya, betul tak kan? Itu dibenarkan. Jadi si suami pun tadi pandailah main perang. Betul. Nampak isteri semangat nak ibadah, dia memerlukan isterinya, bukan pakai kuasa veto, faham? Aku lebih wajib. Bukan itu. Faham maksud saya? Gunakanlah toleransi yang bagus. Sebab semulia-mulia lelaki, sebaik-baik lelaki adalah lelaki yang memuliakan isterinya. Jadi kalau lelaki, ni tips untuk lelaki, didik anak lelaki. Kalau dia nak jadi manusia bagus, manusia yang dimuliakan, belajarlah memuliakan ibunya dulu. Kan anak kan. Lepas tu memuliakan isterinya. Muliakan isteri, tapi bukan sampai tahap queen control. Kena faham tu. Tapi ramai sekarang lelaki, kadang-kadang dia rasa, dia rasa penghinaan, dia rasa ini jatuhnya maruah, melayani isteri, salah. Sebab kemuliaan terdapat dengan memperbagusi hubungan dengan suami isteri.
Ramai suami hari ni datang mengadu kat saya, Ustaz, semaklah belanja sana, belanja sini. Itu yang memang jadi semak. Sebab dia pun cakap apa tadi? Semak. Tapi kalau dia berniat sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada ahli keluarganya. Setiap kali sedekah, apa jadi dengan rezeki dia? Ingat tak kita bincang ni? Masihkah kau ingat, Jah? Jah? Ingat tak, Jah? Apa dia? Naikkan takwa, masalah rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa cara ibadah takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas wa mimma razaqnahum Kalau isteri minta duit, sedekah yang terbaik. Masalahnya dia tak rasa sedekah, dia rasa beban. Wallahi. Cuba rasa ini, infak takwa jadi apa? Assalamualaikum. Ini pernah bincang kan? Pernah ke belum ni? Tak mengaku semuanya kan? Kan ada ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, tingkatkan takwa, masalah dia akan selesai. Apa pun rezeki dia akan membuat-buat rezeki dia. Masalahnya, apa ibadah yang boleh tingkatkan takwa? Zalikal kitab la raiba fi. Ini kitab tak ada lagi yang diragukan. Huda menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Yang dikatakan orang bertakwa, allazina yu'minuna bil ghaib, percaya ghaib tu bertakwa. Wa yuqimunas, solat tu boleh tingkat takwa. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sedekah tu tingkatkan takwa. Jadi setiap keluar duit, anak isteri bagi nakkan duit, ada mampu keluarkan dengan niat keluarkan duit untuk tingkatkan. Bila takwa tingkat, bila masalah selesai. Kalau tanggung suami tak niat infak tu, kalau tanggung suami kejap lagi tu, itu bab lain. Kalau tanggung suami, dia kalau merasa sedekah, dia termasuk sedekah. Kalau dia meniatkan, padahal tanggungjawab tu kepada siapa? Suami. Tapi kalau ada isteri yang bantu suami pun mendapatkan ini, banyak. Niat sedekah. Niat sedekah. Dan dia akan menyelesaikan masalahnya. Dan hati-hati, ketika seorang lelaki sanggup menerima duit isterinya, bersiap-siap dia tak dapat kemuliaan 100% sebagai suami. Ni mulut aku kasar benar ni. Wallahi. Sebab, tapi kalau tak mampu, nak buat macam mana kan? Sebab, ingat tak? Ar-rijalu qawamun ala nisa bima faddalallahu ba'dhum ala ba'd. Lelaki pemimpin kepada wanita. Yang mana Allah dah bagi kelebihan pada lelaki itu menjadi pemimpin kepada wanita sebab dia dapat kelebihan dibandingkan suami. Keluar cari duit, dekat rumahnya 10 orang, anak dengan isteri. Allah akan bagi dekat dia rezeki yang ni. Sebab tadi, kemuliaan tadi. Ini mentaliti yang perlu ada untuk orang muda. Mula faham? Isteri akan dapat? Tak. Sebab ar-rijalu qawamun 'ala nisa. Bila isteri pergi keluar, isteri akan penuhi, tapi suami tadi dia tak dapat kemuliaan pemimpin tadi. Sebab dia tak deliver untuk nafkah semua bila isteri. Jadi yang berlaku, suami akan terasa dia tak dimuliakanlah, tak dipedulikanlah. Ini yang kata para ulama, bersiap sedia kalau cari isteri yang independen, dia memang susah diatur. Kena faham ini. Tapi lelaki sekarang, tak lelaki. Tapi lelaki sekarang, dia nak perempuan tu independen, lemah lembut, sopan santun, berbudi bahasa. Ingat orang tu apa? Mula faham maksud saya? Ini kena faham, ini kenyataannya. Kadang-kadang kita hidup harus berpijak di bumi yang nyata. Dan saya yakin perempuan, di awal pernikahan, ya isteri tolong, suami tolong. Kena faham konsep ni. Ya, boleh tolong menolong. Tapi suami kena ada niat dia mencukupi semua. Pasti Allah akan cukupkan. Ini janji Tuhan. Dan mesti dapat punya. Cukup. Perempuan, saya minta ampun, minta maaf. Mak, bapa, atuk kita dulu, belah perempuan. Nenek, mak kita bekerja ke tak biasanya? Tak bekerja kan?
Macam mana mak kita tengok bapak? Ni bapak engkau, diamlah, sabarlah. Dia pernah buka suara tak? Tak. Dan mak kita bahagia, sayang tak? Sayang. Sebab bapak waktu tu deliver 100%. Walaupun tak ada kereta, walaupun tak ada motor. Sebab Allah bagi dia ar-rijalu qawwamun, pemimpin. Hari ni kahwin. Bil rumah, bil api siapa bayar? Kongsi. Sebab sama-sama duduk. Benda ni, maksud saya, jangan balik kau salahkan laki Mika pula. Didik anak lelaki, be a man. Tolong jadikan anak lelaki. Start daripada kecil. Makan, siapkan makan. Duduk, ingat mak engkau pembantu rumah ke? Betul kan? Dia kena belajar melayani, memenuhi. Sebab ramai lelaki sekarang dah tak lelaki sangat. Ini marah orang ni. Kau jangan masuk dekat YouTube bang. Marah orang dengan aku. Aku dah marah. Jadi benda ni yang orang salah faham. Sebab contoh, bila dia ambil kelemahan ini, dia sama-sama bekerja. Boleh wanita bekerja, boleh, bukannya tak boleh ya. Tapi suami ni harus memandang rumah yang basic, dia kena belajar dia punya responsibility. Duit suami ada hak isteri, duit isteri ada hak suami? Tak ada. Sebab itu perempuan tak dapat 100% harta warisan. Betul tak kan? Seperti lelaki. Lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat. Sebab perempuan punya tak ada siapa pun yang berhak. Dia punya pure. Tapi lelaki punya, anak, isteri, anak ada hak. Jadi benda macam ni. Tapi kalau isteri kata, suami belum mampu. Ini saya cerita secara umum ya. Kalau suami sakit, suami tak sihat, itu bab lain, perjuangan yang besar. Tapi niatkan pengeluaran tu infak. Niatkan infak. Bila infak, apa jadi dengan takwa? Apa jadi masalah? Apa jadi rezeki? Dah boleh balik? Mika selalu dah nak habis baru semangat. Boleh? Oh, dia bedah. Saya tahu tentang biasa tapi nak campur juga tahu. Baik. Campur tayamum. Kalau 2 pandangan. Pakai tip. 2 pandangan ya. Kalau mazhab Syafi'i, mana tempat wudu yang boleh dialirkan air, alirkan dulu. Mana yang boleh. Habis tu baru top up dengan tayamum, yang mana tayamum tadi berfungsi menutupi anggota yang terbalut yang tak terkena air. Itu alasan mazhab Syafi'i. Tapi muka mesti buat juga lah. Ya, kalau katakan depends lah. Kalau katakan dia berbalut muka, tangan saja. Kalau tangan saja, muka dia kena basahkan muka dia, spray basuh. Mana yang kena kaki semua dia dah buat. Lepas tu dia bertayamum lah. Tangan dan muka juga. Sebab kalau tayamum dia kena buat muka, tangan. Dia bukan muka dah basuh, muka tak payah, tak. Dia kena completekan tayamum muka dan tangan. Ada satu pandangan lagi, dia kata tak perlu alirkan air. Cukup dengan tayamum cover semua. Dua-dua pandangan ni kuat. Tayamum sahaja. Walaupun ada air. Imam Syafi'i kata tadi, kena alirkan air sebab memang ada air. Yang boleh tak pakai air adalah ketika tak ada air. Ini masalahnya ada air, cuma dia sakit. Itu yang keluarnya fatwa mazhab Syafi'i. Alirkan air dulu sebab ada air. Yang tak kena sebab berbalut, cover dengan tayamum yang sempurna muka dan tangan. Tapi satu pandangan dia kata tak apa, cukup hanya dengan tayamum. Semoga Allah memberi manfaat dan semoga Allah memberi kelancaran, keamanan, keselamatan, kejayaan, kesaksihan atas operation yang akan datang. Allahumma amin. Baik. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Mohon maaf puan-puan, bahasa kami yang terkasar, yang tak sedap didengar. Mengajar pukul 3, 4.30 ni paling mencabur. Kau tahu? Orang semua ngantuk. Jadi kalau ada bahasa yang tak sedap, saya mohon maaf banyak-banyak. Subhanakallahumma bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.